Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazada binti Zulkarnain, nombor matris 208052 iaitu moderator anda pada hari ini. Seperti yang anda lihat di dalam infografik ini, forum yang akan dibincangkan pada hari ini bertajuk logik. Jadi, sebelum kita memulakan perbincangan forum pada hari ini, saya mempersilakan panel-panel kita untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan panel pertama kita untuk memulakan dahulu. Terima kasih moderator Nazilda. Saya sebagai panel pertama, Nur Adira binti Muhammad Azlan dengan nombor matrik 208153. Saya selaku panel kedua, nama Nurul Liana binti Yahya, nombor matriks 207821. Saya sebagai panel ketiga, nama Nur Syazan binti Othman dengan nombor matrik 205601. Terima kasih kepada semua panel. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam tentang logik ini, saya ingin berkongsi serba sedikit tentang definisi logik dari sudut etimologi. Logik ini berasal daripada perkataan Yunani iaitu logos yang bermaksud diskusi, akal, peraturan, kalimah dan ta'akul. Ia juga merupakan satu kajian mengenai penghujahan. Berdasarkan bahasa Inggeris pula, logik dikenali sebagai arguments dan membawa maksud logic is the study of arguments. Arguments tersebut terdiri daripada dua bahagian iaitu bahagian premis yang menyokong kesimpulan dan bahagian lagi satu iaitu bahagian kesimpulan. Berdasarkan bahasa Arab pula, logik tersebut sebagai mantik. Mantik ini berasal daripada perkataan natik bermaksud tutur atau cakap. Logik ini dinamakan mantik kerana merujuk kepada percakapan yang menggunakan akal. Tambahan pula, kaedah sistematik dalam mantik adalah untuk mencari kesimpulan yang betul dan memelihara daripada kesalahan berfikir. Jadi, untuk yang terakhir iaitu Kamus Dewan edisi kedua, logik ialah ilmu atau pengetahuan tentang cara berfikir, berhujah membuktikan sesuatu dengan ataupun kemampuan menyampaikan hujah dengan menyangkikan. Jadi, itulah definisi logik dari sudut etimologi iaitu daripada perkataan Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan juga Kamus Dewan edisi 2. Bolehkah panel 1 menceritakan sejarah perkembangan ilmu logik ini dari segi Islam dan Barat untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang logik ini? Terima kasih kepada moderator Nazilda kerana memberi saya peluang untuk menerangkan serba sedikit bagaimana perkembangan logik ini boleh berkembang. So, dari segi pencarian saya, ilmu logik ini telah berkembang dalam dua bahagian iaitu di bahagian Barat dan bahagian Islam. So, saya akan terangkan dulu di bahagian Barat. Di bahagian Barat, terdapat antara tokoh-tokoh terkenal yang sangat arif dari segi logiknya. Antaranya seperti Aristotle, Plato, dari Inggeris Perancis seperti Bacon and Galileo Galilei. So, mereka ni adalah antara tokoh-tokoh yang sangat arif di tempoh di Barat. So, mereka ni juga telah membina institusi keilmuan seperti akademik yang dibina oleh Plato, Lyceum dibina oleh Aristotle, Garden yang dibina oleh Epicurus. Pada zaman pertengahan abad ke-5 Yunani, telah terdapatnya satu aliran yang disebut sofisma. Sofisma ni adalah boleh dikatakan suatu sikap atau tabiat yang suka memberi pendapat bahawa kebenaran ni sesuatu yang relatable, sesuatu yang berhubung antara satu sama lain. So yang biasa menggunakan aliran ini, yang biasa mempraktikannya ialah kaum sofis ataupun mereka ni lebih dikenali sebagai cendekiawan yang mahir berpidato pada zaman Yunani kuno. Menurut buku Al-Ibrahimi, Muhammad Nur dan Ilmu Al-Mantiq telah berlakunya satu kisah di mana ketika Aristotle dan Socrates membuat dalam proses soal jawab bersama muridnya. Ketika itu, muridnya telah menggunakan satu sistem yang dikenali sebagai sistem Socrates, telah membawa 3 peringkat pemikiran iaitu yakin yang tiada berdasar, yang kedua, bimbang dan ragu-ragu pendapatnya semula dan ingin hendak mengetahui yang sebenarnya. Dan yang ketiga, yakin yang berdasarkan kepada penyelidikan dan cara berfikir yang betul.
dari sini kita boleh nampak macam mana ilmu logik ini berkembang di bahagian barat. Seterusnya, kita berpindah kepada bagaimana ilmu logik ini boleh berkembang dalam dunia Islam. So, ia bermula seiring dengan zaman Nabi Muhammad SAW dan kemuncaknya pada semasa zaman Bani Abbasiyah. Seperti kita tahu, Bani Abbasiyah adalah satu zaman kegemilangan yang bidang ilmunya sangat maju pada zaman ini. Antaranya seperti bidang perubatan, astronomi, fizik, kimia bio dan matematik. Dan dalam banyak-banyak itu, logik antara bidang ilmu yang juga menjadi kegemilangan pada zaman itu. Dan di zaman Islam ini juga terdapat tokoh-tokoh yang sangat terkenal dalam bidang logik seperti Al-Farabi yang menggelar ilmu logik ni dipanggil sebagai pengukur akal. Ibn Sina dia panggil logik ni sebagai ilmu alat dan Al-Ghazali yang panggil ilmu logik ini sebagai pengukur ilmu. Secara keseluruhannya dalam Islam, logik sudah dikenali begitu lama. Tapi orang barat yang ambil kita punya idea and buat diorang punya penyelidikan yang sendiri. And memang ilmu logik ini khas untuk lawan dari zaman jahiliah. So antara karya-karya yang telah memberi sumbangan iaitu Ibn Sina ialah kitab Al-Najat. So kat sini para panel and para penonton boleh dapat bezakan macam mana perkembangan ilmu itu boleh tersebar daripada segi barat dan segi Islam. Sekian daripada saya serahkan semula kepada moderator Nazilda. Terima kasih kepada panel pertama kita. Jadi, dalam sejarah ini, perkembangan ilmu logik ini adalah melalui dua fahaman iaitu datang daripada Islam dengan barat. Jadi, bolehkah panel kedua kita kongsikan apakah perbezaan ilmu logik ini daripada dua agama ini? Terima kasih kepada moderator Nazilda. Jadi soalan yang saya dapat daripada moderator ialah apakah perbezaan ilmu logik ini antara pandangan Islam dengan pandangan barat. Jadi apa yang saya peroleh dalam pencarian saya ialah perbezaan ilmu logik antara kedua pandangan ini sangat ketara. Saya mulakan dulu dari sudut pandangan Islam, di mana ilmu logik ni kalau dari sudut Islam dia berpandukan ataupun menggunakan ilmu logik ni berpandukan wahyu yang diturunkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Seperti mana yang kita tahu, umat Islam memang wajib berpegang dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah supaya kita ni tidak berada dalam kesesatan dan menjadi sebagai panduan hidup. Sama juga dalam ilmu logik di mana umat Islam menyampaikan hujah atau logik akal mereka melalui atau menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan wahyu yang diturunkan. Dan dari perspektif Islam juga, ilmu logik ni digunakan ketika umat Islam dalam keperluan ataupun kebutuhan. Dan kebutuhan di sini bermaksud persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan dan timbul dalam kalangan umat Islam ketika itu. Jadi dengan ilmu logik ni, orang Islam dapat membentuk satu kesimpulan untuk merungkai dan menjawab kepada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka. Selain itu, ilmu logik ni membantu ahli ulama ataupun ahli fiqh dalam mengambil kesimpulan hukum. Contohnya hukum merokok. Dengan menerusi ilmu logik ini, dapatlah membuat kesimpulan dan hukum bagi merokok itu adalah haram. Jadi akhir sekali menurut pandangan Islam juga ilmu logik ini digunakan supaya mengelakkan umat Islam ini daripada falasi iaitu kesalahan berfikir. Seterusnya dari sudut barat pula, ilmu logik ini digunakan untuk mempersoalkan dan membicarakan tentang kewujudan Tuhan serta kejadian alam semesta yang berlaku. Jadi orang barat ini menggunakan ilmu logik ini untuk mempersoalkan dan membicarakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan konsep ketuhanan. Persoalan dan perbincangan tentang perkara ini dipengaruhi oleh mitos ataupun
legenda masyarakat barat tersebut. Dan ia bermula dengan membentuk satu hipotesis yang kebunyiannya mencari setiap jawapan dari persoalan yang ditimbulkan dan disesuaikan dengan mitos dan akal pemikiran mereka. Akan tetapi, jawapan bagi setiap persoalan yang timbul ini didasari oleh penggunaan akal semata-mata kerana orang barat ini 100% membelakangkan wahyu ketuhanan. Mereka menolak sepenuhnya wahyu ketuhanan ini kerana berdasarkan prinsip mereka yang menolak wahyu ketuhanan kerana dianggap bertentangan dengan logik akal mereka. Jadi ia turut dikaitkan dengan kepercayaan dan keyakinan mereka yang tidak berlandaskan dengan konsep Tuhan yang esa. Jadi saya rasa setakat itu sahaja yang saya boleh kongsikan tentang perbezaan ilmu logik ini dalam pandangan Islam dan juga Barat. Saya serahkan kembali kepada moderator Nazilda. Terima kasih kepada panel kedua kita. Perbezaan ini memang ketara antara Barat dengan Islam. Seperti yang disampaikan oleh panel kedua kita tadi, Islam menggunakan ilmu logik berpandukan Al-Quran, manakala Barat ini lebih berpandukan kepada mitos. Jadi, untuk perbincangan kita yang terakhir, saya ingin bertanya kepada panel kita yang ketiga. Adakah terdapat klasifikasi ilmu logik atau cara atau kaedah berfikir yang lain? Terima kasih kepada moderator Nazilda kerana menunjukkan soalan itu kepada saya. Okey, untuk menjawab pertanyaan itu, hari ini saya akan terangkan tentang klasifikasi dan kaedah berfikir. Terdapat dua bahagian kaedah berfikir, iaitu pertama falasi dan yang kedua kaedah atau bentuk. Untuk falasi, secara ringkasnya falasi ini bermaksud suatu hujah yang lemah dan tak boleh diterima atau berlaku disebabkan oleh sangkaan yang tidak benar terhadap persekitaran kita. Terdapat dua jenis falasi, iaitu falasi formal dan falasi tidak formal. Falasi formal ni adalah keadaan yang hanya berlaku dalam hujah deduktif dan premis hujah tidak menyokong kesimpulannya. Sebagai contoh, premis pertama, jika Kamal mencintai saya, maka dia akan berkahwin dengan saya. Premis kedua, Kamal tidak mencintai saya dan kesimpulannya akan menjadi maka Kamal tidak akan berkahwin dengan saya. Untuk falasi tidak formal, ini bermaksud kelemahan ini tidak mempunyai cara yang paling kuat di dunia. Untuk premis kedua, George Bush Jr. ialah Presiden Amerika Syarikat dan kesimpulannya George Bush Jr. merupakan manusia yang paling kuat di dunia. Untuk seterusnya, kaedah atau bentuk terdapat 4 bahagian. Yang pertama, kaedah deduktif. Kaedah deduktif ni memerlukan 2 premis atau lebih. Jika kedua-dua premis atau lebih benar, maka kesimpulan juga benar. Premis pertama adalah bersifat umum dan premis kedua bersifat spesifik. Sebagai contoh, premis pertama, semua manusia mempunyai sepasang mata. Premis kedua, Arif ialah manusia dan kesimpulannya Arif juga mempunyai sepasang mata. Yang kedua iaitu induktif. Induktif adalah kaedah di mana mengumpul dan mentafsir maklumat, kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan. Sebagai contoh, gagak itu berwarna hitam dan maka semua gagak berwarna hitam. Yang ketiga iaitu logik abduktif. Abduktif merupakan satu kaedah penakkulan dengan memilih hipotesis yang dianggap benar dan boleh menjelaskan sesuatu perkara secara tepat dan bukan relevan. Kaedah abduktif juga merupakan kaedah yang mengambil perkara atau pengajaran atau iktibar daripada beberapa yang lain. Yang terakhir iaitu logik heuristik. Heuristik ini merupakan satu kaedah yang menggunakan ciri atau faktor kerajaan yang membawa kepada tercapainya impian atau idea baharu yang seterusnya mewujudkan idea atau sub-idea yang baru. Heuristik ini adalah langkah awal dalam tindakan untuk mencari sumber-sumber, mendapatkan data atau fakta dan membuktikan sejarah. Kaedah heuristik ini bersifat sementara dan muhasabah sahaja. Terdapat 2 jenis heuristik, iaitu yang pertama ketersediaan heuristik dan yang kedua kepelbagaian heuristik.
Itu sahaja yang saya dapat kongsikan pada forum hari ini. Saya serahkan kembali kepada moderator Nazida. Terima kasih kepada panel kita yang ketiga. Sangat menarik ya kerana tanpa kita sedar kita telah mengaplikasikan logik dalam kehidupan seharian. Kita hampir ke penghujung forum. Tapi sebelum kita mengakhiri forum ini, saya ingin menyimpulkan perbincangan kami pada hari ini. Tajuk forum ini dapat membuka minda dan menambahkan lagi pengetahuan orang ramai tentang ilmu logik ini dan asal-usul ilmu logik iaitu daripada Barat dan Islam itu. Terima kasih kepada panel-panel kita yang hadir pada hari ini kerana sudi untuk bersama kita untuk membincangkan tentang logik. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.